أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، يقول الناس عادة ونقولها عبادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita luangkan sedikit masa untuk kita sama-sama mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Waras tuan-tuan? Alhamdulillah. Sihat ya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada perkongsian yang lepas kita telah membincangkan berkaitan dengan surah An-Naba, ataupun fasal yang pertama daripada surah An-Naba, iaitu bermula daripada ayat 1 sehingga ayat 16, yang secara kesimpulannya untuk kita ulangi, yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam fasal yang pertama daripada surah An-Naba ini berkaitan dengan beberapa bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang perkara tersebut menjadi bukti bahawa hari kebangkitan itu adalah perkara yang pasti. Hari kebangkitan itu ataupun hari kiamat itu adalah perkara yang pasti, ya, dengan bukti-bukti yang Allah Subhanahu wa taala buat, ya, yang dari sudut sunnatullah, perkara tersebut, setiap perkara yang baru pasti akan ada akhirnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap perkara tersebut sampai masanya perkara tersebut akan berlaku kehancuran, ya. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, ya, ataupun al-ardu sebagai hamparan, ya, gunung ganang, ya, Allah taala menciptakan kamu berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan, ya. Allah taala jadikan tidurmu sebagai istirahat. Allah Ta'ala jadikan malam sebagai pakaian. Allah Ta'ala jadikan siang sebagai sara hidup. Kemudian Allah Ta'ala jadikan di atas kamu 7 petala langit, ya. Daripada ayat ini menunjukkan bahawa bumi diciptakan dulu, kemudian baru langit, ya. Itu sebahagian pandangan. Ada yang mengatakan dicipta dua tu sekali, cuma kedua-duanya masih lagi melekat di antara satu sama lain, ya. Ada yang mengatakan dicipta bumi, kemudian diciptakan langit dan melekat di antara satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit itu, rafa'a samkaha fasawwaha. Allah Taala mengangkat langit, memisahkan di antara langit dengan bumi,
kemudian Allah Ta'ala jadikan ia cantik, jadikan ia sempurna ciptaannya, ya. Kemudian Allah Ta'ala juga menciptakan matahari, ya. Allah Ta'ala menciptakan juga air yang mencurah-curah, ya. Allah Ta'ala juga menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk menjadi makanan kepada kamu dan binatang ternakan kamu, ya. Maka semua perkara tersebut adalah bukti bahawa hari kebangkitan itu akan berlaku, ya. Semakin berlawanannya perkara tersebut dengan sunnatullah, semakin dekatlah tanda tersebut, ya. Semakin macam contoh dalam ayat ini, Allah Ta'ala jadikan kita berpasang-pasangan, ya. Semakin orang keliru dengan jantina masing-masing, ya. Semakin orang keliru, seperti yang berlaku di barat, ya. Kerisauan-kerisauan berkaitan dengan gender, berkaitan dengan jantina, bahawa dibawa kempen-kempen ke sekolah-sekolah pada budak-budak berkaitan dengan mereka tidak semestinya lelaki dan mereka tidak semestinya perempuan, ya. Jadi pening budak-budak ni. Daripada kecil dia tahu dia lelaki, tiba-tiba tengah-tengah nak ke besar dia kata, oh ada lagi jantina lain, ya. Jadi perkara tersebut dimomok-momokkan di stesen televisyen dan sebagainya, sampai budak-budak pun pening, ya. Orang besar pening, budak-budak pening lagi lah, ya. Jadi semakin dekatnya akhir itu, semakin dekatnya kiamat itu, semakin yang kita sebutkan sebagai bercanggahnya sesuatu perkara dengan sunnatullah dan fitrah, ya. Dia semakin, yang Allah Ta'ala jadikan macam ni, orang tukar kepada benda lain, ya. Ataupun juga disebutkan sebagai normalisasi, ya, menormalkan sesuatu perkara yang bercanggah, ya. Sepatutnya laki, ya, tapi dia kata boleh jadi perempuan, ya. Sepatutnya perempuan boleh jadi lelaki. Begitu juga sepatutnya benar tetapi dikatakan salah, ya. Sepatutnya salah dikatakan benar, ya. Jadi perkara kebenaran pun akan jadi pening, ya. Orang yang mendakwa dia benar pun, dia pun tak berani untuk mengatakan dia kebenaran, ya. Sebab kebenaran itu adalah bersifat relatif, ya. Tak mesti yang benar itu benar, ya. Tak mesti yang batil itu batil, ya. Jadi fasal yang pertama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan berkaitan dengan bukti-bukti, ya, untuk menjadi muhasabah kepada kita, ya, dalam keadaan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin benda tu masih lagi tidak terlalu terbalik, ya. Tapi akan sampai satu masa keterbalikan itu akan berlaku secara jelas, ya. Sebagaimana apabila keluarnya Dajjal, ya. Dajjal ni nanti bila keluar, dia mengaku sebagai Tuhan dan orang sembah dia, ya. Itu keterbalikan kebenaran yang paling kemuncak sekali, ya. Apabila Dajjal mengaku sebagai Tuhan dan orang majoritinya percaya bahawa dia Tuhan. Apabila dia membawa syurga dan neraka dia, orang percaya syurganya adalah syurga, nerakanya adalah neraka. Sedangkan itu keterbalikan yang sangat jelas. Syurga dia adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan neraka dia adalah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebab tu kadang-kadang ada beberapa perbincangan, kalangan orang-orang yang bersifat hazar, bersifat hati-hati, ya. Mereka mengatakan bahawa dalam beberapa tahun mendatang ini adalah tahun-tahun yang getir, terutamanya untuk melakukan haji dan umrah, ya. Dia semakin getir perkara tersebut, ya. Kerana sebagaimana yang Nabi SAW menyebut tentang goncangan-goncangan yang bakal berlaku di Madinah, ya.
goncangan-goncangan yang berlaku di Madinah dan Makkah. Apabila bergoncang, semua orang akan keluar kecuali orang yang benar sahaja. Orang yang benar sahaja akan kekal berada di dalamnya. Kita tak pasti kalau kita duduk kat sana, bila berlaku goncangan, kita duduk dalam ke kita lari keluar. Kalau kita lari keluar, habis. Itu antara tanda-tanda yang mudah. Kebanyakannya orang memang akan lari keluar, sebab nak selamatkan diri dan sebagainya. Tapi selagi belum berlaku, pergilah cepat-cepat. Macam itulah bahasa mudahnya. Mudah-mudahannya lambat lagi. Mudah-mudahannya berpuluh-puluh tahun lagi, harapnya macam tu. Itu beberapa kesimpulan daripada fasal yang pertama. InsyaAllah kita akan masuk fasal yang kedua daripada surah An-Naba, iaitu daripada ayat 17 sehingga ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. Syekh Wahbah Zuhaili meletakkan tajuk fasal yang kedua ini, iaitu petanda kiamat serta beberapa jenis azab di dalam neraka Jahannam. Fasal yang kedua ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Al-Fasl, hari Al-Fasl. Al-Faslu dari sudut maksud dia adalah pemisahan. Kadang-kadang juga dimaksudkan sebagai pengkelasan, dikelaskan satu jenis daripada jenis yang lain. Ada beberapa penafsiran. Apabila mereka menafsirkan inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari pemisahan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan al-faslu dengan maksud pemisahan di antara dua taifatan, di antara dua kumpulan yang besar, iaitu taifatul haqq wa taifatul batil. Di antara dua kumpulan yang besar, iaitu kumpulan yang benar dan juga kumpulan yang batil. Manusia dan jin akan dipisahkan di antara dua kumpulan itu, daripada Nabi Adam AS sehingga makhluk yang terakhir, semua akan dikelaskan kepada dua kumpulan sahaja. Maksudnya orang itu yang benar, dia duduk dalam kebenaran, kumpulan kebenaran, yang mendapat kegembiraan daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan satu lagi adalah yang sebaliknya. Dan ada juga yang menafsirkan, selain daripada dipisahkan kepada dua kumpulan besar itu, setiap kumpulan itu dipisahkan kepada kaum masing-masing, kepada kaum Nabi masing-masing. Maksudnya setiap kita ini akan masuk pada Nabi dia sendiri. Dan juga setiap yang menentang Nabinya akan masuk pada kumpulan yang sebaliknya. Maksudnya kita ni ketika berlakunya hari Yaumul Mahsyar nanti, ataupun Yaumul Fasl ini,
Kita ni takkan tiba-tiba nak masuk kaum Nabi Adam tiba-tiba kita ni beratur dekat Nabi Idris ke, beratur kat Nabi Nuh ke. Tidak akan berlaku macam tu. Kita akan beratur belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak akan bercampur-campur. Kan? Rasa macam nak bagi Nabi Adam lah. Kan? Orang lain semua tinggi, kita rendah tiba-tiba masuk macam tu. Tak akan berlaku macam tu. Kan? Begitu juga sebaliknya, golongan yang menentang Nabi mereka sendiri, dia akan duduk di belakang ketua penentang itu. Kan? Kaum Nabi Musa alaihi salam yang menentang Nabi Musa alaihi salam, dia duduk belakang Firaun contohnya. Macam itulah. Kan? Dia tak akan dia penentang Nabi Musa alaihi salam, tiba-tiba dia duduk kalangan penentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berlaku macam tu. Masing-masing telah, kita ni nanti bangkit pada kubur, tidak akan bergerak, tidak akan bercakap kecuali diperintahkan saja. Bila diberi kebenaran baru boleh bergerak, bila diberi kebenaran baru boleh bercakap. Dia selagi kena berdirilah kat situ. Berdirilah dekat tempat masing-masing, berdasarkan pengkelasan masing-masing. Lepas tu bangkit, kalau benar, duduk kebenaran terus. Dia takkan keliru. Kat mana, nak pergi mana macam orang sekarang kalau nak mendaftar je, nak masuk kelas mana dia macam tu. Kelas ni kat mana? Nanti nak masuk sekolah baru ni macam tu. Kelas ni kat mana? Dia tanya. Dia tak tahu, tak pernah datang sekolah, budak dia satu ke apa, nak masuk mana kelasnya, macam tu. Itu dunia, kan? Ataupun kita pun kalau keliru kat mana-mana pun, nak masuk kelas ke, nak masuk pejabat ke kali pertama, kita keliru macam tu. Tapi bila berlakunya hari Al-Fasl, hari penentuan itu, dia takkan berlaku macam tu. Masing-masing telah bangkit dalam ketetapan masing-masing. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, pada hari ditiup sangkakala itu, maka kamu akan bangkit dan kamu datang berbondong-bondong. Yang dimaksudkan dengan yunfakhu ataupun nafkhatu itu adalah nafkhatu tsaniyah, iaitu tiupan yang kedua. Pada hari ditiup sangkakala, yang dimaksudkan di sini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Kerana nafkhatu itu yunfakhu nafkhatu nafkhatain, ditiup sangkakala itu dua kali. Pertama tiupan yang mematikan, yang kedua tiupan yang menghidupkan. Malahan ada perbincangan kalangan ulama, adakah sangkakala itu sendiri apabila dia ditiup, adakah dia juga mati sekali? Macam tu. Kebanyakan para ulama membincangkan, ada yang mengatakan makhluk-makhluk ini terbahagi kepada dua apabila berlakunya kematian secara besar-besaran, ataupun kematian keseluruhan makhluk. Yang dimaksudkan dengan kematian keseluruhan makhluk, bukan semua makhluk juga terlibat. Apabila Allah Ta'ala mematikan keseluruhan makhluk, masih ada makhluk yang tidak terlibat dengan kematian, terutamanya makhluk yang lebih besar daripada langit dan bumi. Makhluk yang lagi besar pada itu. Sebab hari kiamat itu melibatkan langit dan bumi, maka makhluk yang lebih besar daripada langit dan bumi tidak terlibat dengan kiamat. Seperti makhluk Arash Allah Subhanahu wa taala, dia ada bidayah tapi tidak diketahui nihayah. Dia ada permulaan, dia dicipta tapi tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arash, Lauhil Mahfuz, buku catatan amal, buku catatan takdir itu tidak terlibat dengan kiamat. Kursi, Al-Qalam, Al-Ma,
ya, ini makhluk-makhluk yang jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Kita yang kecil ni duduk di dalam bumi. Bumi itu duduk di antara langit dan bumi. Kemudian langit dan bumi itu duduk di dalam air. Duduk dalam satu makhluk namanya air. Bukan air yang kita minum ni, ataupun air laut ke air sungai ke, bukan air itu. Ada satu makhluk namanya al-ma, namanya air. Tapi tak tahu macam mana bentuknya air itu. Jauh lebih besar daripada langit dan bumi yang kita berada di dalamnya, di dalam makhluk itu. Jadi ketika berlakunya kiamat, makhluk air itu tidak terlibat dengan kematian. Itu sebahagian pandangan para ulama. Ada yang mengatakan juga semua mati juga, dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila ditiup sangkakala, maka kamu akan bangkit, kun fayakun, bangkit terus. Dia tak ada lengah-lengah keluar dari kubur, macam zombie ke, tak ada. Dan tiba-tiba berdiri terus macam tu. Di mana sekalipun kamu dimatikan, kamu akan bangkit tu. Apabila berubahnya bumi ini menjadi mahsyar, menjadi satu kawasan yang putih, dikatakan oleh para ulama, satu kawasan yang putih tidak tahu penghujungnya, kan. Jadi bangkit pada kubur, mati macam mana sekalipun hancur ke, kan, kena pancung ke, kena di kepala dekat sana, badan dekat mana, kan, macam dikatakan Sayyidina Hussein contoh, badan kat tempat lain, kepala kat tempat lain. Dipancung kepalanya ketika dibunuh dalam peristiwa Karbala, kepalanya dibawa ke Syam, sehinggalah sampai ke Mesir. Dikatakan yang di makam Sayyidina Hussein di Masjid Hussein di Mesir itu adalah kepalanya, ditanam kepalanya di situ. Wallahu a'lam. Badannya ditanam di Karbala, kepalanya ditanam di tempat lain, dibawa oleh keluarganya sampai ke Mesir. Itu pandangan wallahu a'lam macam mana. Jadi walau macam mana sekalipun berpisahnya badan, akan dalam sekali arahan sahaja, bangkit kita terus, fatatuna afwaja, berbondong-bondong, berada dalam kumpulan masing-masing, pada kumpulan masing-masing, pada kaum masing-masing, pada jenis pembalasan masing-masing. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dibukalah langitnya, maka terselahlah pintu-pintu. Antara perkara ghaib, bumi itu perkara ghaib, langit itu perkara ghaib, apatah lagi pintu-pintunya. Nak masuk ke langit yang lain, kena melalui pintu. Dia bukan boleh tembus, rasa-rasa macam naik roket tu tembus, bukan macam tu, kan. Dia mesti melalui pintu. Langit pertama, nak masuk langit kedua, dia ada pintu dia, ada malaikat yang menjaga pintu itu, kan. Sebab itulah apabila syaitan berusaha untuk menembusi setiap langit, sampailah kepada langit yang terakhir, untuk tembus sampai ke Lauhil Mahfuz, untuk tembus ke atas lagi langit langit pertama lagi dia takkan lepas. Dia naik-naik je, cuba naik je, akan dipanah oleh petir. Sama ada yang wallahu alam yang jaga tu malaikat petir ke, tak tahu, kan. Dia panah terus. Dia takkan boleh melintasi langsung, takkan boleh tembus langsung. Jadi apabila berlakunya kiamat kelak, dalam keadaan kehancuran itu, berlaku kehancuran langit dan bumi, pintu-pintu langit itu pun akan jelas terlihat kat mana pintu tu.
bila berlakunya kehancuran. Waktu tu tak tahu dah macam mana, boleh jadi terbalik, langit kat bawah ke, bumi kat atas ke, tak tahu macam mana. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung ganang berterbangan, dan berubah menjadi fata morgana. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jibal. Jibal ini dia satu makhluk yang lain. Bukit Bukau ni dia makhluk yang lain. Dia bukan satu makhluk yang sama dengan bumi. Dia bukan satu makhluk yang sama. Allah Ta'ala jadikan bumi, Allah Ta'ala jadikan makhluk-makhluk yang berada di dalam bumi. Macam kita ni, walaupun kita diciptakan daripada bumi, kita bukan bumi. Walaupun kita diciptakan daripada tanah, kita bukan tanah. Begitu juga, walaupun Bukit Bukau itu dengan tanah tu macam sama, tapi dia bukan makhluk yang sama. Sebab Allah Ta'ala ciptakan bumi itu pada asalnya dia bergerak, dia tidak diam. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan Bukit Bukau, Al-Jibal, sebagai paku untuk mendiamkan bumi itu. Sebab tu apabila berlakunya kiamat, wasuyiratil jibal, Bukit Bukau itu akan dicabut daripada bumi ini, bercabut dan berterbangan, menyebabkan bumi bergerak balik macam dulu. Pergerakan itu kita tak tahu macam mana. Sebab tu berdasarkan ayat Al-Quran ini, bumi itu diam sekarang. Asalnya dia bergerak, dia diam sekarang. Sebab tu kita boleh duduk macam ni. Itu ayat Qurannya lah. Tapi kalau sains kata lain pula, teori sains, dia teori je, dia bukan fakta pun, dia teori sains. Teori sains daripada saya belajar dulu, bukanlah kita orang sains, waktu kita kelas sains dulu, waktu budak-budak, ada seorang guru sains tu dia sebut, bumi ni berpusing, berputar pada paksinya, kemudian berputar mengelilingi orbitnya. Tapi kenapa kita tak rasa apa-apa? Ditanya soalan macam tu kat budak-budak. Dah jawab berapa entah, tak ingat. Tapi saya ingat satu-satu tu je lah, antara soalan-soalan banyak kan. Yang lain kita mana belajar mana kan. Macam tu lah. Jadi bila ditanya, kita ni berputar pada paksinya, kemudian mengelilingi orbit pula, mengelilingi matahari tu. Tapi kenapa kita tak rasa apa-apa? Kan? Jawapan dia sebab besar. Waktu tu dia kata, siapa tahu? Ada seorang je budak yang tahu. Sebab bumi tu besar, dia kata. Kita biar betul. Macam tu je lah. Kita sekadar terima je lah. Kan, itu teori sains saja. Tidak dapat dibuktikan pun sebenarnya, sebab nama pun masih teori. Tapi Quran kata bumi tu bergerak, dia diam sebab dipasak oleh Bukit Bukau, Al-Jibal. Bila sampainya kiamat, Bukit Bukau tu akan tercabut daripada bumi, bumi pun bergerak balik. Memang dah tak sesuai. Memang waktu tu berterabur macam mana, atas bawah dah tak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan selepas berlakunya kiamat. Pertama tadi, berlakunya kiamat apabila ditiup sangkakala, berlaku kematian secara besar-besaran bila bumi dah bergerak, langit dan bumi pun berterabur, atas bawah tak tahu mana, pastilah berlakunya kematian. Kita ni baru Turki dengan Syria, sebahagian tempat saja berlaku gempa, puluhan ribu mati gitu je. Bangunan runtuh macam tu saja. Kalaulah berlaku goncangan yang keseluruhannya, nak lari mana? Terutamanya kepada orang kafir, kita kata, kamu ni buat filem macam boleh selamat aja. Kalau buat filem tu mesti sebahagian ada yang selamat. Kalau buat 20 buah kapal penyelamat besar, 1-2 mesti ada yang selamat. Ada suka buat cerita macam tu. Kalau tu pasti akan ada yang seorang dua
ataupun generasi yang boleh pergi ke Marikh. Macam itulah. Nanti bumi hancur, ada seorang dua, dia duduk kat Marikh. Nanti dia beranak pinak kat sana pula. Itu orang kafir punya cerita. Pasti ada yang akan selamat sikit untuk membina balik kehidupan. Dia menganggap macam tu. Padahal bila berlakunya kehancuran besar-besaran, sikit pun tak akan tinggal. Mati semua. Itu keyakinan kita. Maka selepas berlakunya kehancuran besar-besaran itu, kematian besar-besaran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkaitan dengan balasan dia. Apabila telah dikumpulkan kamu, berlaku proses dan sebagainya, Allah Ta'ala sebut tentang balasan, iaitu inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahannam itu sentiasa mengintai dan memerhati. Para ulama tafsir mengatakan mirsad adalah ada yang mengatakan ia adalah sifat, ada yang mengatakan dia adalah satu tempat di dalam neraka jahannam. Maksudnya sifat neraka jahannam itu sendiri mengintai dan memerhati. Sebab neraka jahannam itu adalah makhluk, kita tak tahu bentuk dia macam mana, dan dia ada sifat yang memandang dan memerhati. Siapa bakal masuk dalam dia. Dia bukan macam kita dari sudut akidahnya kita tak katalah dia ada mata ke apa, tak tahu macam mana bentuknya tu. Tapi dia ada sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebutkan. Ada yang mengatakan dia bukan sifat, akan tetapi ada satu tempat, seperti menara pemerhati itu. Dalam neraka jahannam itu ada satu tempat sebagai tempat pemerhati. Ada yang ditugaskan untuk menjaga di situ. Dia yang akan cek, ni orang ni bakal masuk neraka. Dia macam tu kan? Macam menara pemerhati polis lah kan, dia tengok apa, siapa yang berlaju, siapa tak laju, dia lah tengok kan. Dia lah yang detectnya. Itu tafsiran sahaja. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan dia memerhatikan golongan yang mana, maka dia sebut di situ lit-taghina ma'aba, orang-orang yang taghut itulah tempat kembalinya. Orang-orang yang taghut iaitu orang-orang yang melampaui batas, bercanggah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh, dia tak nak buat apa yang Allah Ta'ala larang, yang itu yang dia buat. Maka itulah orang-orang yang taghut. Secara mudah kita faham taghut, ma siwallah. Taghut adalah apa selain Allah. Apa selain Islam tu taghut lah. Dia tidak ada benda pertengahan, tengah-tengah ni. Mana yang betul, betul. Mana yang salah, tu salah. Itu Islam ajar macam tu. Jadi orang yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu dalam Al-Quran Allah Taala menyebut walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kami utuskan para rasul, para nabi itu untuk mengajak menyembah Allah dan menjauhi taghut. Jadi nabi-nabi ni tugas dia ajak sembah Allah dan ajak untuk menentang taghut. Jadi barang siapa yang mengikuti taghut, tidak ada tempat lain yang dia akan dapat balasan kecuali ke dalam neraka jahannam. Dia tak akan duduk tengah-tengah. Kat dunia ni pun takkan ada tengah-tengah. Walaupun kita kata ada orang pertengahan. Kita fahamnya ada orang tengah-tengah ni kan. Saya tak ikut dia, saya tak ikut dia. Saya tengah-tengah. Dia boleh cakap macam tu. Akan tetapi di akhirat kelak, kecenderungan itu akan jadi faktor. Walaupun kamu kata saya orang tengah, saya orang tengah-tengah, kecenderungan itu akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah-tengah kamu tu akan masuk mana satu, dia akan ada. Kita sebut kat dunia boleh tengah-tengah, akhirat kelak tengah-tengah kamu itu akan masuk salah satu daripada dua.
Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung pada orang yang melakukan kezaliman, kelak kamu akan disambar oleh api neraka. Ya. Kita tak buat zalim, tapi kita cenderung pada orang yang zalim juga, maka kamu sekalilah. Ya. Walaupun kamu bukan kalangan mereka. Labithina fiha ahqaba. Ya. Allah Ta'ala kata, kamu akan tinggal kamu akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Ahqaba adalah jamak kepada perkataan haqbun ataupun haqbatun, haqbatani, ahqaba. Ya. Haqbun itu ataupun haqbatun itu adalah satu tempoh masa yang panjang. Ya. Apabila satu tempoh masa yang panjang dijamakkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya, maka ditafsirkan oleh para ulama sebagai khalidina fiha abada. Ya. Satu masa yang panjang, maka kamu akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Allah Ta'ala sebut, kamu akan tinggal di dalam neraka Jahannam itu pada satu tempoh masa yang panjang. Tempoh masa yang panjang tu maksud dia apa? Tempoh masa yang panjang itu ditafsirkan dengan ayat yang lain, khalidina fiha abada, kamu kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Abada tu maksud dia abad, kan? Orang Arab sebut abad. Ya. Abada tu satu abad, orang kata. Ya. Satu abad tu abadalah. Ya. Satu abad ni pun kita sebut satu abad ni berapa ratus tahun? 100 tahun ke apa entah? 1000 tahun ke apa abad ni, kan? Saya pun tak tahu, kan? Orang kata macam tu. Sedangkan dari sudut bahasa Arab, abada dia tak mesti 1000 tahun. Dia panjang lagi pada tu. Kan? Sebab tu bila Allah Ta'ala kata, tinggallah kamu di dalamnya abada, ya, selama-lamanya. Itu maksud dia. Ya. Walaupun ada orang yang akan boleh keluar, ya, tapi tak tahulah berapa lama nak boleh keluarnya, kan? Macam orang, macam apa ni, mahkamah di Mesir, dia jatuhkan hukuman kepada apa ni, golongan-golongan Ikhwanul Muslimin, ya, jatuh hukuman kepada pemberontak lah, apa semua, segala apa tuduhan yang dibuat, ya, sampai ratusan tahun kena penjara, kan? Apa ni, kita ingatkan hukuman tu sekali lah, yang ini 10, yang ini 15, yang ini 30, apa semua, kumpul-kumpul 30 tahun lah, macam tu. Dia tak, dia kira satu-satu, 15 tambah 20 tambah 30 tambah 40, sekali semuanya kena penjara ratusan tahun. Hakim ni pun sampai tak ada otaknya, apa ni, siapa dia boleh duduk dalam penjara ratusan tahun ni, ya? Biasa orang campur, biasa orang sekalikan. Walaupun ni kena 15, ada 10 kesalahan contoh. Ini kena 15, ini kena 30, apa semua. Akhir sekali maksimum 30 tahun, macam tu. Dia tak, dia kira dia tambah satu-satu, 15 tambah 30 tambah 100 tahun lebih, macam tu. Orang tu sendiri dah umur 50 tahun contoh, kan? 50 tahun, 60 tahun, kebanyakan yang kena tangkap ni orang tua-tua juga, kan? Kena hukum, ya. Hakim pun tak ada akal, bila nak berhukum akhirat kelak tak tahu macam mana, ya? Yang terakhir tuan-tuan, satu ayat lagi yang terakhir, ya, InsyaAllah yang baki kita sambung masa akan datang. Labithi la yadhukuna fiha bardan wala syaraba, ya. Mereka masuk ke dalam neraka Jahannam itu, mereka tidak merasakan di dalamnya kesejukan maupun minuman, ya. Tambah satu ayat lagi, illa hamima wa ghasaqa, kecuali air yang mendidih dan nanah para penghuninya, ya. Jadi Allah Ta'ala kata,
Bila duduk dalam neraka jahanam itu, kamu tak akan rasakan kesejukan. Ya? Sejuk ni pun antara nikmat. Ya? Disebabkan dalam neraka jahanam, disebabkan neraka itu sendiri diciptakan daripada api, tidak mungkinlah ada benda sejuk dalam tu. Sebab dia diciptakan daripada api. Ya? Neraka jahanam itu diciptakan daripada api, maka tak ada benda sejuk lah dalam tu. Ya? Kepanasannya itu berterusan sehingga air yang berada di dalamnya mendidih semata-mata, sentiasa mendidih. Ya? Itu pun kita pun takkan faham sebagaimana didihnya air yang kita masak. Ya? Illa hamima wa ghassaqa, kecuali air yang mendidih dan nanah para penghuninya. Ya? Sebab tu nak minum yang Allah Ta'ala sebut azabun ala azab, azab di atas azab. Kamu kena seksa, haus. Bila haus, minum air panas. Macam tu. Macam orang bully kan. Orang ragging ke dalam orang kata dalam askar biasa buat macam tu kan. Dia ragging orang, suruh bagi minum air panas pula. Kan ada kes-kes yang masuk mahkamah macam itulah kan, kena minum air panas kan. Jadi kita ni diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disirat ke dia apa semua, disebat ke apa semua. Ya, bila haus sebabkan sentiasa panas, nak minum air yang ada tu lah, air panas tu. Maksudnya sungai yang mengalir di dalam neraka jahanam itu mendidih sungainya. Ya, sebagaimana sungai yang mengalir dalam syurga itu dengan segala kenikmatannya, sungai yang mengalir dalam neraka jahanam itu mendidih. Sepanjang-panjang sungai itu mendidih. Kita ingat mungkin hilir sejuk sikit ke, tak ada. Ya? Ataupun hulu sejuk sikit ke, tak ada. Semuanya mendidih sungai. Ya? Kalau tak sanggup ambil air yang mendidih itu, ya, tadah nanah masing-masing ataupun tadah nanah orang lain. Sebab nanah yang mengalir hasil daripada seksaan itu seolah-olahnya macam air yang mengalir. Kita ni nanah ni biasa luka bau menanah kan. Ni luka tak sempat sembuh, luka lagi, macam darah tu mengalir jadi nanah terus, macam itulah. Kan, sebab Allah Taala tukar kulit hasil daripada azab itu. Kan. Jadi nak minum, itulah minuman yang ada. Ya. Sebab tu dalam ayat ini sebagai targhib wa tarhib, ya, atau tarhib sebagai peringatan keras. Kita sekali-sekala dengar benda sedap, sekali-sekala dengar benda tak sedap, supaya perasaan takut itu sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi supaya kita tak buat maksiat. Kalaupun terbiasa buat maksiat, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita yakin tak ada yang akan mengampunkan dosa kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tersilap, sentiasa melakukan maksiat, kan, itu benda biasa pada manusia. Tinggal lagi bila sentiasa buat maksiat, sentiasa juga bertaubat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita ataupun maksiat yang kita buat itu. Ya. Jadi saya kira sekadar itulah dulu tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perkongsian daripada ayat 1 sehingga ayat 25. Ya. Untuk perkongsian pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama mengingatkan kita, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak adalah peringatan yang baik, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi tidak ada sebaik-baik peringatan kecuali peringatan dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah daripada kelemahan saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Aqulu qawli hadha
Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.